Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan memandangkan sebuah tajuk berkenaan kejadian laut menurut perspektif Al-Quran dan sains. Kita akan pergi ke pengenalan. Laut merupakan perairan yang lebih sempit dari lautan dan terdiri di atas laut pedalaman, laut tengah dan laut tepi. Di bumi terdapat 5 jenis lautan dan 2 jenis laut. Seperti yang kita tahu, lebih daripada 70% permukaan bumi adalah dipenuhi dengan air laut. Oleh disebabkan itu, Allah SWT menciptakan laut dengan pelbagai keadaan dan tujuan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan sains. Seterusnya, kita balik kepada objektif kajian kubur kami. Objektif pertama ialah mengkaji proses kejadian laut menurut perspektif Al-Quran dan sains. Seterusnya, objektif kedua ialah menjelaskan fenomena laut menurut perspektif Al-Quran dan sains. Objektif yang terakhir yang dikaji oleh kumpulan kami ialah mengenal pasti faedah yang lautan kepada manusia dari perspektif Al-Quran dan sains. Kejadian laut masin dan tawar terpisah dibuktikan melalui surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20 yang bermaksud dia membiarkan dua lautan mengalir yang kemudian keduanya bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ayat ini menjelaskan bahawa air daripada kedua-dua lautan yang berbeza tidak dapat bercampur kerana kewujudan sempadan atau pemisah yang membolehkan setiap air laut mempunyai suhu, tahap kemasinan dan ketumpatan yang berbeza. Beberapa ulama melihat ayat ini sebagai bentuk mukjizat ilmiah yang menunjukkan penciptaannya yang penuh hikmah. Menurut sains pula, ahli saintis turut menyatakan air dua lautan yang berbeza tidak bercampur kerana wujudnya pemisah. Daya fizikal yang dipanggil tekanan permukaan yang berlaku kerana terdapatnya perbezaan ketumpatan antara kedua-dua lautan menghalang lautan ini daripada bercampur. Antara faktor dua lautan ini tidak bercampur adalah kerana perbezaan suhu dan kemasinan di antara keduanya menjadikan air laut sangat berat dan lebih tumpat serta berada di bawah air lautan yang kurang masin. Yang pertama tentang kejadian laut mati dari perspektif Al-Quran berdasarkan surah Al-Hijr ayat 74. Ibnu Katsir menjelaskan pada ayat ke-74 bahawa Allah SWT telah menterbalikkan mereka iaitu kaum Samud dan menghujani mereka dengan batu dari tanah liat. Pada pandangan saya pula, pada ayat ke-74 surah Al-Hijr Allah telah berfirman bahawasanya Allah telah menterbalikkan kota Sodom kerana mereka telah melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah iaitu homoseksual walaupun telah diperingatkan oleh Nabi Lut AS berkali-kali. Maka Allah telah menjadikan laut mati sebagai pengajaran kepada umat manusia. Menurut sains pula, para saintis telah membuktikan bahawa laut mati mempunyai kemasinan kedua tertinggi di dunia. Kadar garamnya sekitar 52% dibandingkan dengan laut biasa hanyalah 3%. Kesannya tiada sebarang hidupan yang dapat tinggal di dalam laut mati dan membolehkan individu terapung di atas permukaan laut dengan sendirinya. Kajian juga telah membuktikan penemu makam berisi perhiasan emas dan menjumpai 700 lebih tembikar di dasar laut mati. Oleh itu terbuktilah wujudnya sebuah kota di kawasan laut mati. Kesimpulannya, Al-Quran menjelaskan bahawa Allah telah menterbalikkan kota Sodom dan kajian saintifik juga menyokong kejadian ini dengan bukti penemuan makam berisi perhiasan emas dan tembikar di dasar laut mati. Seterusnya, Al-Quran menjelaskan bahawa wujudnya pemisah di antara dua lautan yang berbeza dan sains turut menyokong bukti ini melalui kajian yang menyatakan daya fizikal yang wujud secara semula jadi membolehkan kedua lautan terpisah. Dibuktikan dalam surah An-Nur ayat ke-40, Ibnu Katsir berpendapat kegelapan di atas kegelapan jika seseorang menghulurkan tangannya, dia hampir tidak dapat melihatnya. Dan siapa yang Allah tidak menjadikan baginya cahaya, maka tidak ada cahaya baginya. Pada pendapat saya, ayat ini menggambarkan kegelapan laut dalam sebagai perumpamaan bagi keadaan seseorang yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah. Analogi ini menekankan pentingnya cahaya sebagai penunjuk ilahi. Seterusnya, fenomena kegelapan laut dalam menurut perspektif sains. Para saintis menyatakan bahawa kegelapan di dasar laut sekitar 1,808 meter di bawah permukaan laut. Permukaan laut dihiasi dengan dataran luas yang terdiri daripada endapan halus. Tekanan air meningkat seiring dengan kedalaman laut. Dalam teori sains juga mengatakan bahawa cahaya matahari terhalang oleh awan tebal di permukaan laut dan disedap dengan cepat di mana semakin dalam kedalaman laut, semakin banyak warna yang disedap sehingga menyebabkan kegelapan di dalam laut. Di dalam lautan dibuktikan dalam surah At-Tur ayat ke-6. Dalam ayat ini, Allah bersumpah dengan air laut yang menggelegak dan muntah keluar. Pada pendapat saya, ayat ini menjelaskan bahawa pada hari kiamat kelak, lautan akan dijadikan api, berkobar mengelilingi manusia. Allah memperingatkan kita dengan sumpahnya dengan mengatakan bahawa azab yang dijanjikan tetap akan berlaku dan tiada siapa yang akan dapat selamat dan tidak dapat menolaknya.
Seterusnya, kumpulan kami mengkaji fenomena berlakunya gunung berapi di dalam laut menurut persepsi sains. Kejadian ini terbentuk melalui proses geologi yang kompleks. Hal ini terjadi apabila gunung-gunung terbentuk akibat pergerakan dan pelanggaran pelak gerasi dalam kerak bumi. Gunung berapi terbentuk apabila berlakunya pertembungan dua pelak yang mewujudkan zon benang. Salah satu pelak akan terjun ke bawah, seterusnya bertemu dengan lapisan mantel. Proses ini akan membentuk magma dan lava. Pelak yang terdekat akibat pertembungan akan membentuk gunung dan rekahan. Secair magma ini akan keluar dan memenuhi rekahan pada bumi, seterusnya membentuk gunung berapi. Laut dalam dibuktikan dalam surah An-Nur ayat ke-40. Ibnu Katsir berpendapat, kegelapan di atas kegelapan, jika seseorang menghulurkan tangannya, dia hampir tidak dapat melihatnya. Dan siapa yang Allah tidak menjadikan baginya cahaya, maka tidak ada cahaya baginya. Pada pendapat saya, ayat ini menggambarkan kegelapan laut dalam sebagai perumpamaan bagi keadaan seseorang yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah. Analogi ini menekankan pentingnya cahaya sebagai penunjuk ilahi. Berdasarkan surah An-Nahl ayat ke-14, Allah telah menundukkan laut yang bergelora. Allah juga telah menciptakan ikan kecil dan ikan besar serta menghalalkan hambanya untuk makan daging ikan tersebut, sama ada dalam keadaan hidup ataupun keadaan mati. Allah juga telah menciptakan mutiara dan berbagai jenis perhiasan serta memudahkan hambanya untuk mengambil barangan tersebut untuk dijadikan perhiasan yang dipakai. Pada pendapat saya, ayat ini menjelaskan bentuk kurniaan Allah SWT terhadap hambanya, iaitu sumber makanan dan sumber perhiasan untuk dimanfaatkan penggunaan. Menurut perspektif sains, kewujudan bahan marin sebagai ubat akuatik yang merupakan salah satu daripada bahan yang disyurkan untuk rawatan. Antaranya adalah elektrik daripada ikan torpedo Nobiliana sebagai penawar migrain, alga coklat sebagai anti radang, penggunaan rumpai laut sebagai terapi dan duri ekor pari berfungsi sebagai melegakan sakit gigi. Ikan merupakan bahan semula jadi yang kaya dengan sebatian kimia dan nilai pemakanan yang tinggi protein, lemak, vitamin dan mineral. Dan pelayaran dari perspektif Al-Quran. Dalam surah Ar-Rum ayat ke-46 digariskan beberapa dorongan pelayaran, iaitu untuk melihat kebesaran Allah SWT. Air digunakan untuk menggerakkan dan melayarkan kapal, iaitu yang disebut dalam ayat walitajriyal fulku bi'amrih. Terdapat medium yang menjadikan kapal dapat berlayar, iaitu angin. Selain itu, konteks perniagaan sebagai keperluan hidup turut dikemukakan melalui perjalanan dari suatu daerah ke daerah yang lain ataupun dari pulau ke pulau yang lain. Berkenaan perkara ini, umat Islam hendaklah sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan, sama ada yang nampak ataupun tidak nampak. Dari perspektif sains pula, sebagaimana yang kita tahu, manusia dan lautan tidak dapat dipisahkan kerana kehidupan manusia bergantung kepada lautan sebagai sumber makanan, dalam perdagangan, penerokaan dan sebagai sumber ekonomi. Sama berabad lamanya, manusia telah melayari lautan untuk aktiviti perdagangan. Lautan juga berfungsi sebagai laluan perkapalan, pelancongan, pembinaan dan penyelenggaraan kapal dan juga menawarkan perkhidmatan pelabuhan. Perkembangan bidang sains juga telah membantu sistem pengangkutan laut menjadi lebih canggih dan moden bagi memudahkan masyarakat melancong ke seluruh pelosok dunia. Konsep air laut sebagai sumber makanan yang halal dan baik yang disebut dalam Al-Quran disokong oleh kajian saintifik. Ini kerana makanan yang halal dan berkualiti dapat memberikan nutrisi yang baik untuk tubuh manusia. Seterusnya, Al-Quran mengungkapkan bahawa angin adalah tanda kekuasaan Allah yang turun sebagai pembawa berita gembira. Penggunaan angin dalam teknologi layar angin untuk kapal membuktikan keserasian antara perspektif Al-Quran dan konsep sains. Dengan kemajuan teknologi sains dapat meningkatkan kelajuan dan kecekapan perjalanan kapal. Simpulannya, menerusi objektif yang pertama, Al-Quran menjelaskan kejadian laut mati adalah berdasarkan kisah kaum Nabi Lut dan sains menyokongnya dengan penemuan fosil di dasar laut mati. Selain itu, Al-Quran menjelaskan wujudnya pemisah di antara dua lautan dan sains turut membuktikan fenomena tersebut. Selanjutnya, objektif yang kedua, Al-Quran menjelaskan kegelapan laut dalam tentang perumpamaan bagi keadaan manusia yang tidak beriman, manakala menurut sains pula kerana spektrum warna yang banyak diserap oleh lautan. Seterusnya, Al-Quran menceritakan gunung berapi di dalam lautan pada hari kiamat dijadikan api yang dapat mengazab manusia, manakala menurut sains pula, gunung terbentuk kerana berlakunya proses semula jadi di dalam kerak bumi. Objektif yang terakhir pula, Allah menjelaskan lautan sebagai sumber rezeki buat semua hidupan dan ilmu sains turut mendukung pernyataan ini dengan pembekalan oksigen dan makanan untuk kelangsungan hidup.